Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa tahdina. Allahumma yassir wa ta'sir ya karim. Ya saya hormati Tuan Pengerusi, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan-tuan IJK Pentadbiran Surau, dan seterusnya kepada tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT di mana kita dapat sama-sama salat maghrib berjemaah. Tambah lagi kita insya-Allah sambung dengan majlis ilmu di malam ni. Jadi itulah tuan-tuan, Islam adalah agama yang berdasarkan dengan ilmu. Itu yang seronoknya ada Islam ini, agama yang berteraskan dengan ilmu. Ya. Justru kita tengok ayat pertama yang diturunkan dalam Islam ialah ayat Iqra. Ini membuktikan pentingnya ilmu. Ya. Pentingnya ilmu walau bagaimanapun. Ya. Walaupun ibadat kita banyak ritualnya, ya. Tapi kalau tak ada ilmu, kita takut Allah tidak terima ibadat kita. Justru kita seronok agama Islam kita ni. Mungkin tak sama dengan agama Cina ada, agama Buddha tak sama. Mungkin dia tak wajib belajar, ada. Tapi kita agama Islam ni diwajibkan, bahkan dijadikan fardu ain. Nah, Allah, masya Allah. Setiap orang kena belajar. Suami belajar, suami tak dapat dosa. Lepas isteri tak belajar, isteri dapat dosa. Isteri belajar, isteri lepas daripada dosa. Suami tak belajar, suami pula dapat dosa. Itulah agama Islam ini adalah pentingkan kepada ilmu. Justru tuan-tuan, tengok banyak ayat yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Seperti mana Allah sebut, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Kata Allah, hamba Allah yang takut kepadaku, hamba Allah yang takut, yang menangis kepadaku ialah hamba Allah yang alim, yang ada ilmu. Sebab apa? Mereka ada kesedaran. Sebab bila mereka ada ilmu, mereka ada kesedaran. Mereka sedar. Dengan kesedaran itulah jadikan ibadat mereka itu banyak ganjaran. Mereka ada ilmu bahawa salat jemaah dapat 27 ganjaran. Dengan itu mereka datang salat berjemaah. Jadi kerana ilmu, kerana kesedaran. Nabi juga pernah sabda, kata Nabi, kalau orang tu tahu Rusia solat subuh berjemaah, nescaya dia akan datang sembahyang jemaah walaupun dengan keadaan mengangkut. Ya Allah, masya Allah. Tengok Rusia solat subuh berjemaah. Kalau orang tu tahu Rusia solat subuh berjemaah, nescaya datang walaupun dengan keadaan mengangkut. Dia datang kerana besarnya solat subuh berjemaah. Sebab tu kita tengok setengah orang duduk 5 km dengan surau, 3 km jauhnya dengan surau, tapi datang kerana dia ada kesedaran, dia ada knowledge, dia ada ilmu. Kalau orang tak ada ilmu, tak kisah, tak apalah, semuanya seorang pun tak apa, semuanya di rumah pun tak apa, nak lewat solat sikit pun tak apa. Ini sebab tu tuan-tuan, Islam memerlukan pada ilmu pengetahuan. Betul, orang yang banyak ganjaran dari akhirat besok ialah orang yang time management, orang yang mengurus masa.
Dia sedar dia ada ilmu, dia mengurus. Ini boleh banyak pahalanya. Salat subuh berjemaah. Dia sedar bahawa salat isyak banyak ganjaran. Orang munafik tak boleh nak salat isyak. Dia sedar. Dengan inilah menjadikan dia tu kesedaran dia tu, ataupun ilmu tu boleh membawa kepada dia untuk membanyakkan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, satu hari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat. Kata Nabi, wahai sahabat, adakah kamu tahu? Nabi tanya sahabat, adakah kamu tahu siapakah yang mulia di kalangan ahli syurga? Siapakah yang paling mulia di kalangan ahli syurga? Sahabat merenung. Sahabat kata, ada lagi ke orang mulia di kalangan orang mulia? Mana orang mulia di kalangan orang mulia? Mana? Orang nak boleh masuk syurga tu memang sudah tentu mulia, bukan senang. Tiba-tiba ada lagi ke orang yang mulia dari kalangan yang mulia? Maka jawab Nabi, setelah sahabat surrender, sahabat mengaku nak jawab tak boleh, maka jawab Nabi, ialah orang yang paling mulia di kalangan ahli syurga ialah orang yang alim ulama daripada kamu. Mana orang yang ada ilmu. Di sinilah tuan-tuan, Allah, saya nak mengajak tuan-tuan syukur kepada Allah Ta'ala. Saya tak nak mengajak tuan-tuan buat projek besar dah, tak nak buat projek mega dah, nak ajak menuntut ilmu. Kerana ilmu itulah boleh push kita untuk kita buat ibadat dengan baik, ibadat yang kualiti, dan insya-Allah kita akan dapat ganjaran di sisi Allah SWT banyak, insya-Allah. Syekh Alawi As-Saqaf, Syekh Alawi As-Saqaf, beliau menulis buku. Beliau ada sebut mengenai dengan ilmu ni. Kata ilmu adalah semulia-mulia permata. Mana ilmu ni semulia-mulia permata. Mana permata ni, kalau kawan-kawan ibu memang suka permata. Suka sangat permata. Dan kita orang lelaki pun suka juga permata. Kalau permata zamrud, rasya hijau, kita letak dalam gelas hijau, harganya mahal, ada 20-30 ribu sebiji. Permata. Nak cerita bahawa ilmu itu adalah permata, satu perkara yang sangat bernilai. Dan apabila seseorang itu membawa ilmu, Allah mulia. Bila seorang itu membawa ilmu, Masya Allah, sangat mulia. Kalau orang itu bawa ilmu sikit, tak banyak, sekadar di kampung, jadi lebay kampung. Lama-lama jadi terimam, lama-lama jadi juru nikah. Kalau ilmu sikit. Kalau ilmu banyak, boleh bawa kepada sampai kelulusan maktab perguruan, jadi cikgu. Kalau ilmu tu banyak lagi, boleh buat master, boleh buat PhD, lagi lah, jadi pensyarah universiti. Boleh jadi pensyarah universiti, doktor, gaji menulis pula buku, boleh Profesor Madya. Kalau daripada Profesor Madya pula, raja betang kertas kerja di luar negara, betang paper, buat keynote pada satu-satu seminar, boleh naik profesor. Dan profesor pula, Profesor C, Profesor B, Profesor A, dan akhirnya Profesor Emeritus, Profesor Ulung dan sebagainya. Nak cerita dia ada ilmu, Allah menjadikan orang itu mulia dengan sebab ilmu. Allah kata. Kalau di segi pondok pula, orang tu boleh belajar tinggi-tinggi. Tidak boleh baca buku Al-Iqna,
boleh baca kitab Syekh Mukhtasar Khalil Fiqh. Oh, jadi tuan guru buka pondok mengajar tuan guru. Allah tuan-tuan, nak ceritanya kita kena ada ilmu tuan-tuan, tak boleh. Dalam Islam ni kita kena ada ilmu. Sebab tu kita nak seiring sejalan. Kita nak seiring sejalan. Mana kita menuntut ilmu dan kita beribadah. Tak boleh ritual kita menuntut ilmu, tak nak buat ibadah. Sembahyang maghrib, salat, lepas maghrib ada majlis ilmu, balik tengok bola. Waktu isyak datang salat isyak. Ilmu tak nak, ni tak boleh dalam Islam. Islam tak memberi keutamaan kepada orang yang tidak ada ilmu. Sebab tu dalam kitab ni dia kata apa? Dia kata ilmu tidak ubah seperti pokok kayu. Mana ilmu seperti pokok kayu. Dan ibadat ibarat buah daripada pokok itu. Mana ilmu ibarat pokok. Buah atau ibadat ibarat buah daripada pokok itu. Nak cerita bahawa kita nak ibadat tu nak dulu kepada ilmu. Ilmu sebagai asas. Maka buah tu mana? Bila kita ada ilmu, kita transfer menjadi ibadat. Allah Akbar, dicomel ibadat kita berhasil pada ilmu. Sebab tu solat isyak kita akan jadi cantik, banyak ganjaran. Sebab kita dahulukan dengan majlis ilmu, kita belajar. Kadang-kadang kita solat masih teringat apa yang ustaz nak mengajar dalam solat kita tu. Ini cantik tuan-tuan. Di sinilah tuan-tuan. Nah, bila kita tengok kepada Nabi kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pesan kepada sahabat. Disebut dalam kitab disebut dalam kitab Ihya Ulumuddin. Nabi bawa hadis Imam Ghazali. Apa Imam Ghazali bawa hadis Nabi? Kata Nabi, janganlah kamu mati melainkan kamu mempunyai ilmu. Mana disuruh kita jangan mati. Kita tak nak mati macam kayu buruk. Bila mati kan taruh dalam kubur. Ilmu tak ada, tak belajar. Makan dicacing, makan diulat habis, makan di tanah, tak ada. Tak nak tuan-tuan. Sebab itulah kita nak ilmu. Kita nak mati dengan ada ilmu. Di sini tuan-tuan, Allah Akbar, pesan agama Islam kita. Dan tuan-tuan, kata Syekh Alawi ni, Syekh Alawi ni dia sebut dalam buku beliau ni, dia kata setiap orang itu hendaklah mempunyai 4 perkara. Dia kata seorang itu hendaklah mempunyai 4 perkara ni. Kena ada 4 perkara ni, tak boleh. Tak boleh, kena ada 4 perkara ni. Pertama, ilmu pengetahuan, knowledge. Ini kena ada, tuan-tuan. Tak boleh nak hidup dunia ni, memang kena ada ilmu nak hidup. Lepas tu Nabi kata, man arada dunia fa'alihi bil ilmi. Siapa nak dunia, kena dengan ilmu. Wa man arada al-akhirah fa'alihi bil ilmi. Siapa nak akhirat, kena ilmu. Wa man aradahuma, siapa nak kedua-dua, dunia dan akhirat, fa'alihi bil ilmi. Dengan ilmu juga. Lepas tu kita tengok tentera Hamas di Palestin. Dia sudah mempunyai ilmu. Dia nak serang Israel tu, memang dia study, dia dah study banyak tau. Strategi tekniknya bagaimana. Dia nak menyerang Israel, bukan senang. Menyerang macam tu. Sebelum ni kita dengar Fida, ada pernah dengar dia letak bom, macam seorang perempuan Israel. Dia letak bom banyak di tubuh dia. Dia pergi letup diri dia di tengah-tengah askar Israel. Itu zaman dulu. Tapi sekarang ni hebat betul. Kita tengok boleh menyerang macam tu dah. Sudah tentu dia sudah ilmu, sudah ada ilmu, dia nak menyerang.
bagaimana strategi dia. Ini pentingnya tuan-tuan. Kita nak kena ada ilmu. Di dunia kita kena ada ilmu. Kita nak maju di segi perhubungan, kena ada IT sekarang, kena ada bahasa. Memang penting. Cuma kita silap satu ya. Kita tak belajar bahasa Cina. Kalau kita belajar bahasa Cina, confirm kita beli barang murah. Okey, pergi kat bengkel Cina, dia bagi harga murah-murah. Kalau kita tak pandai bahasa Cina, kita tak tahu kadang-kadang Cina, duk cakap bahasa Cina, duk naik harga dia, kita tak faham. Seperti Imam Syafi'i kata, man ta'allama lughata qaumin raqa qalbah. Imam Syafi'i kata, siapa mempelajari bahasa sesuatu kaum tu jadi lembut. Itu kan kita belajar bahasa Cina, Cina lembut hati. Tapi kadang kita tak belajar, nak ceritanya ilmu tuan-tuan. Di sini pentingnya ilmu. Sudah kita tengok. Dan bila kita ada ilmu, kita beribadah Allah sedap, tuan-tuan. Kita beribadah memang sedap bila kita ada ilmu. Kita melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita memahami Fatihah pun, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani. Hati kita terasa, Allah Tuhan banyaknya nikmat yang Kamu beri. Kita terasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Kita akan terasa Allah, semua memuji Allah, semua bersyukur kepada Allah, semua akan kembali kepada Allah. Di sinilah lepas tu kita berteru dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani. Bila kita baca Fatihah ni, hati kita, bila kita tahu maksud, hati kita ni jadi, orang Kelantan kata, ada aura dia, Allah tu tuan-tuan. Berbanding dengan kita tidak faham maksud, berbanding dengan kita baca begitu, tawa ibadat kita kepada Allah. Sebab tu tuan-tuan, Islam mementingkan kepada ilmu. Sebab tu Islam dikategorikan, Islam meletak ilmu sebagai imam, ibadat sebagai makmum. Ilmu ni dulu, kena dulu, ibadat tu sebagai makmum. Allah ni Masya Allah. Di sinilah kita tengok Islam. Baik, Syekh ni kata kita pasti mempunyai 4 perkara. Pertama ilmu, ni ilmu. Allah ni tuan-tuan, penting sekali kita mencari ilmu. Banyak Nabi menyebut tentang bab ilmu ni. Antara Nabi kata, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu tariqan ila jannah. Kata Nabi, siapa menjalani suatu jalan untuk mendapat ilmu, dipermudahkan jalan ke syurga. Allah mempermudahkan jalan ke syurga. Ini tuan-tuan, Allah beri kemuliaan kepada orang yang menuntut ilmu. Seolah dia menempuh, memudah jalan nak pergi ke syurga. Allah ni tuan-tuan. Sebab itulah bila Allah beri kepada kita, bila kita menuntut ilmu, Allah bagi kelebihan dia, seolah menempuh jalan ke syurga. Pertama. Yang kedua, kata Nabi, siapa yang datang solat di surau ataupun di masjid, kemudian dia mempelajari sesuatu kebaikan daripadanya, diberi pahala oleh Allah Ta'ala seumpama orang melakukan haji dengan sempurnanya. Allah, maknanya kita ni kadang-kadang pergi haji tak sempurna. Kita tawaf kerana kita pernah. Kadang-kadang tak sempurna, kita sa'i antara Bukit Safa dan Marwah, kan kita tua dan sebagainya.
tak sempurna. Tapi sah, haji kita sah, tapi tak sempurna. Tapi mereka yang datang mempelajari ilmu daripada syarah atau masjid ni, Allah beri pahala orang yang melakukan haji dengan sempurnanya. Allah. Tapi sayang, mereka tak ada ilmu, mereka tak tahu. Sebab itulah tak ramai kalau majlis ilmu, tak ramai. Tak ramai, mereka tak tahu, tak ada ilmu. Ini yang sayang kita ada hari ini. Allah Akbar. Sebab tu tuan-tuan, pertama kali kita kena ada ilmu. Kita kena ada ilmu. Dan Sayyidina Ali karamallahu wajhah, Sayyidina Ali bersyukur. Sayyidina Ali dia kata, alhamdulillah saya tak mati di waktu saya kecil. Sayyidina Ali kata, alhamdulillah saya tak mati di waktu saya kecil. Kalau saya mati di waktu saya kecil, saya tak sempat nak belajar mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah bila seorang mati kecil masuk syurga, tapi tak sempat nak belajar, tak sempat nak ambil ilmu untuk mengetahui tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Nak belajar sifat 20, nak belajar sifat mustahil bagi Allah, tak sempat. Alhamdulillah kita tuan-tuan, Allah bagi usia kita sampai ke sekarang dan tak tahulah nak sampai bila. Marilah kita ambil peluang untuk kita belajar, untuk kita mengenali. Kita belajar sifat 20, kita belajar usuluddin, mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Allah. Kalau kita mati, kita pergi dalam syurga besok, tak kekok, kita bertemu dengan Allah. Kita dah ada knowledge, kita dah ada ilmu tentang Allah. Kita tahu Allah menyalahi dengan segala yang baru, mukhalafatu ta'ala liwadi. Kita pergi dalam syurga, tengok kalau Allah tu besar, nampak macam gunung, itu bukan lagi kerana besar tu sifat dunia. Bukan lagi Tuhan. Maka kita ada ilmu dengan sebab kita belajar. Ini tuan-tuan, dan sebab itulah Islam sangat menekan kita belajar ilmu. Selain pada usuluddin pula, Islam suruh kita belajar fiqh, untuk kita mengetahui rukun solat, syarat solat, tamakninahnya solat. Cantik bila orang ada ilmu dengan orang tak ada ilmu, dia lain biasa. Solat tak sama, tengok dah. Orang ada ilmu, dia solatnya ada tamakninah, dia memelihara tidak dia solat kena ilmu. Kalau tak ada ilmu, letak pokah dah salat. Salat barakah buat 1 minit ya popah-popah Allah tuan-tuan. Sebab kita nak pada ilmu tuan-tuan. Pertama kali tuan-tuan adalah kita memiliki ilmu. Alhamdulillah tuan-tuan, kita memiliki ilmu, kita ada ilmu. Untuk kita melakukan ibadat kepada Allah Ta'ala, kita ada ilmu. Yang kedua, kata Syekh ni pula, kita kena beribadat. Mana nak ilmu kita tu kita menjadikan ibadat. Mana bila kita dah dapat ilmu, kita transferkan ilmu tu menjadi ibadat. Ibadat yang cantik berdasarkan dengan ilmu. Allah cantik. Sebab tu kita buat ibadat dengan kita ada ilmu. Masya Allah tuan-tuan, cantik ibadat kita. Dan sudah tentu bila ibadat cantik, Allah terima ibadat kita. Ibadat kita akan terasa. Dia panggil hayawiyah. Kita rasa sentuhan hati kita bila kita melakukan ibadat dengan berdasarkan ilmu. Cantik. Di sinilah tuan-tuan, ibadat kita akan banyak diberi pahala oleh Allah Ta'ala dengan sebab kualiti ibadat kita dengan berteraskan dengan ilmu. Yang ketiga, kita kena milik apa tuan-tuan? Kata Syekh Alawi, kita kena ada ikhlas kepada Allah Ta'ala. Kita kena ikhlas kepada Allah Ta'ala. Kita beribadat kepada Allah ni tidak boleh melalui orang tertentu, pakai medium tak boleh. Hanya kita kena direct dengan Allah. Usalli lillah, aku salat kerana Allah. Lillah, tak ada kerana lain.
Inna salati, sesungguh salatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillah. Lillah, untuk Allah, karena Allah, tak ada karena lain. Ini kita nak ikhlas kita kepada Allah, ikhlas kita. Sebab disitulah Allah akan menilai keikhlasan kita. Kalau Allah tilik di jubah kita, okey dah. Nah, kita dah gosok comel, dah putih dah. Sebang itu pun besar oleh dah. Tapi tak, Allah tak tengok di situ. Ataupun janggut kita campur putih hitam dah. Mana? Dia bersinar. Tapi tak, bukan tengok di situ. Allah tengok di hati kita. Sejauh mana keikhlasan hati kita. Allah tahu dalam hati kita apa yang kita nak buat oleh hati kita tu. Allah tahu. Ini hebat Allah SWT. Allah tahu dalam hati kita. Kita sedang nak berdendam dengan siapa, nak bertindak dengan siapa, Allah dah tahu. Ini tuan-tuan. Sebab itulah bila kita menyebut usalli lillah, aku salat kerana Allah, lillah, lillah. Sebab tu ulama kata bila pada kita nak usalli tu, kita sebut usalli lillah, lillah. Sebut banyak kali lillah supaya hati kita itu kepada Allah. Lillah, usalli lillah, usalli lillah, 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 kepada Allah. Allah kata tak ada maknanya kalau kita dah buat ibadat tapi kerana nak mencari keredaan orang, nak buat ibadat tapi nak bagi orang puji. Tak ada. Kita buat ibadat nak bagi orang tengok, riak, tak ada. Sebab tu tuan-tuan, ikhlas ni cuba kita tengok balik, cuba kita review tengok. Takut-takut. Kita takut-takut. Saya pun takut, tuan-tuan, takut-takut. Kita duk buat ibadat ni kerana mengharap daripada manusia puji, harap daripada orang, nak bagi orang tengok dan sebagainya. Itu tak ada maknanya kalau kita buat ibadat. Hanya nak beri manusia tengok, tak ada makna. Allah tak nilai, tak ada. 20 tahun burn kosong gitu Allah tuan-tuan. Tentang buat ikhlas ni saya nak cerita satu kisah tuan-tuan. Nak cerita satu kisah buat ikhlas dalam kitab Durratul Nasihin, Wijiran Nasihat. Dia sebut, dia kata di zaman dulu, di zaman dulu ada seorang lelaki. Orang lelaki ni Masya Allah, Allah bagi pasal antara dia boleh tahu syaitan. Orang lelaki di zaman tu boleh tahu tentang syaitan. Dia tahu syaitan duduk di mana. Tiba-tiba di dekat rumah dia tu, dekat dengan rumah dia tu ada pokok kayu besar, daun rimbunnya daun. Lelaki ni tahu, kata syaitan duduk di pokok tu. Syaitan tu ada di pokok tu. Dia nak marah lelaki ni, Allah geramnya. Satu hari dia ambil kapok, pergi nak tebak pokok tu, pokok kapok. Besar kapok dia, pikul pokok kapok, nak pergi tebang pokok tu. Bila dia nak pergi tebang pokok tu, syaitan tu dia tahu. Kata lelaki tu nak pergi tebang pokok. Syaitan tu merupa manusia. Dia merupa diri dia manusia dan duduk di tepi jalan. Dia menahan lelaki tu supaya tidak pergi tebang pokok. Bila lelaki yang bawa kapok ni pergi, lelaki syaitan yang merupa manusia tu, dia tahan. Wahai lelaki, kamu nak pergi ke mana? Bawa kapok besar. Jawab lelaki tu, kata, saya nak pergi tebang pokok besar di tepi situ yang didiami oleh syaitan. Jawab syaitan yang berupa manusia tu, kamu jangan pergi. Itu saudaraku duduk di atas pokok tu, kamu jangan tebang. Kalau kamu tebang, dia nak tinggal di mana? Jawab lelaki, tidak, aku kena tebang. Aku tak suka syaitan duduk di pokok kayu. Aku tak suka, aku tak benar.
Oh, lelaki yang berupa syaitan tadi bertegah, jangan pergi, jangan terbang. Saudara aku sedang tinggal di pokok tu, jangan. Lelaki yang bawa kapal ni, aku nak pergi. Akhirnya gusti di antara dua tu, gusti. Nah, bergaduh, bergusti. Dan bila gusti, orang yang bawa kapal ni menang. Nah, bila syaitan merasakan lelaki ni dah tak menang, syaitan pun cuba pujuk lelaki ni, wahai lelaki, tak payahlah kamu pergi tebang pokok tu. Nah, aku nak bagi duit kepada kamu. Mu baliklah, tak payah tebang. Besok mu semayang, mu buka sejadah, mu tengok duit duduk di bawah sejadah. Aku buka duit di bawah, aku letak duit di bawah sejadah. Nah, oh lelaki tu bila dengar duit, nah, oh tak jadi dah nak kita bang pokok, balik mari terus dah. Nah, balik mari semayang. Lepas semayang buka sejadah, oh, ada duit, ambil duit. Seronok lelaki tu. Udah. Besok pula semayang pula. Bila semayang ada duit pula, seronok lelaki. Hari ketiga semayang begitu juga. Bila buka sejadah, oh lah duit pula, ambil masuk poket lelaki. Bila hari keempat buka sejadah, tak ada duit. Terus pergi ambil kapal pula, nak pergi tebang pokok tu pula. Oh, ambil kapal dan jaga cepat-cepat nak pergi tebang pokok. Syaitan yang berupa manusia tu tunggu di situ pula. Kata syaitan tu, wahai manusia, kamu nak pergi ke mana? Jawab lelaki, aku nak pergi tebang pokok. Jawab syaitan tu, kata, kamu jangan pergi, jangan. Kalau kamu pergi, aku bunuh kamu. Nah, lelaki ni kata, aku nak pergi, pasti aku pergi. Akhirnya bergusti pula dengan syaitan yang berupa manusia tu pula. Nah, bergusti, akhirnya di kali ini kalah lelaki yang bawa kapal tu, kalah. Maka lelaki tu tanya syaitan, kenapa syaitan? Pada kali pertama dulu kita bergaduh, aku yang menang. Di kali kedua ni kenapa kita bergaduh, kamu yang menang, aku kalah? Jawab syaitan, sebab kamu nak tebang kali pertama tu, kamu datang bawa kapal, nak tebang pokok tu, kamu penuh ikhlas, kamu ikhlas kerana Allah. Sebab itulah aku kalah, kata syaitan. Keikhlasanmu tu aku kalah. Tapi di kali ini kamu nak pergi tebang tu kerana aku tak letak duit. Cuba aku letak duit lagi, kamu tak pergi tebang pokok sampai ke bila-bila. Di sini tuan-tuan, kita ni punah kerana duit. Allah, kerana duit banyak kita punah. Kerana kita ditawar dengan duit, ditawar dengan kemanisan duit, kita jadi punah. Itu jadi keikhlasan kita nak ibadat malam kita. Kadang-kadang bangun pukul 2 pagi, tidur balik, tak semayang dah 2 rakaat, ke semayang tahajud dah bangun buang air, tidur balik. Kita tak ada ikhlas dengan Allah, tak kuat lagi dah. Di sini tuan-tuan, Allah, sebab itulah ikhlas ni cuba kita tengok balik tuan-tuan, keikhlasan kita dengan Allah tak sejauh mana. Allah kita nak, kerana Allah menilik di situ kita. Allah tilik di situ. Tak tengok dia di hati kita, sejauh mana hati kita, sejauh mana kecantikan hati kita, ikhlas kita dengan Allah. Itulah Allah nilai. Kalau tak ada yang tu, Allah Akbar, tak ada maknanya kita hidup dunia habis berat. Tak ada makna. Yang keempat tuan-tuan, satu perkara lagi yang kita kena ada, kata Syekh Alawi, selain pada ilmu, ibadat dan ikhlas, iaitu takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena ada takwa, takut supaya jadi benteng daripada kita melakukan maksiat. Takut. Kadang-kadang
Oh kata tuan, tolong sign ni Syekh ni, tulisan cek ni tuan. Kalau tuan sign, saya nak bagi ke tuan 4 juta. Ada. Ish, 4 juta. Ada. Kadang-kadang, ish, 4 juta. Kita pun tak pernah dapat dah 4 juta. Bila okey dah tak apa, ambil pen nak sign. Bila nak sign, astaghfirullah. Perasaan takwa datang, dan takwa. Ya Allah, saya tak nak, ya Allah. Datang sifat takwa kepada Allah. Takwa ada. Astaghfirullah. Ya Allah, sorry saya tak sign lah, minta maaf lah, sorry saya. Ni nak jadi takwa, sifat kita kena ada sifat takwa kepada Allah. Kadang-kadang kita nak pukul isteri, ambil kayu nak pukul dah digeram, nak pukul isteri, tapi astaghfirullah, ada Allah, takwa datang, takwa kita ada sifat takwa Allah. Astaghfirullah. Isteri banyaknya berjasa, anak-anak besar, isteri yang melahirkan, kita teringat jasa isteri. Astaghfirullah, astaghfirullah. Sifat takwa ni, kita nak ada sifat takwa. Kalau dalam bab amanah, depan orang ni tak apalah takwa, nampak okey lah. Bila tak ada orang tu, kalau pegang duit depan orang ni tak apalah. Bila tak ada orang, Allah, takut sekali lah Allah duit. Kalau kita bahagian pegang duit, kita bahagian jaga duit, kita bahagian bendaharaan Allah. Bila waktu tak ada orang, Allah tu betul-betul nak sifat takwa kepada Allah. Oh, kalau tak ada takwa, ya Allah, astaghfirullah, astaghfirullah. Inilah tuan-tuan, saya ada satu ketika waktu itu saya di pensyarah di Kuza oleh Ustaz Zainal Abidin di Terengganu dulu. Saya tinggal satu kawasan dan di situ ada satu surau. Ada surau. Dan surau ni longkang dia ditunduk dengan besi, besi petak. Besi. Tudung longkang besi, bukan besi. Jadi bila malam tu orang solat isyaknya ramai, biasa taklah ramai sangat, tapi malam tu jadi ramai orang solat isyak. Malam ramai, tak sekolah pula. Jadi lepas tu pagi besok tuan-tuan, pagi besok tu penutup longkang habis, dimuat lori pergi jual habis dah. Masya Allah, tak dia muat macam mana. Nak ceritanya, mungkin orang tu datang waktu salat isyak, dia datang untuk tengok. Dia tengok, dia semaya dengan tak ada takwa kepada Allah. Dia tengok longkang kat mana. Lepas tu dia sapuh habis. Allah, Masya Allah. Kita tak ada takwa Allah, tuan-tuan. Sebab kita nak takwa kepada Allah, takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah yang penting. Kita tak ada benteng. Kalau tak ada takwa, kita tak ada benteng. Bila tak ada benteng maksiat, kita akan buat. Sebab itulah tuan-tuan, Syekh Ulawi ini dia kata kita kena pada takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nampaknya masa dah habis tuan-tuan. Dari sana kesimpulan daripada apa yang kita belajar malam ni, iaitu pertama, kita bangga agama Islam yang mewajibkan setiap orang kena belajar. Tak dapat kena belajar, wajib. Tak belajar dosa. Ini fardu-ain Allah. Dan agama lain tak ada banding dengan agama Islam, tak ada. Tak belajar tak apa, Islam tak kena belajar. Maka belajar, Allah bagi banyak orang yang butuh ilmu. Allah bagi siapa yang mempelajari sesuatu daripada ilmu lebih baik daripada dia salat sunat beribu-ribu rakaat. Allah besar untuk ilmu. Takkan kita dengar ini nak boleh satu je, tak boleh, tentu boleh banyak masalah. Lebih baik daripada kita salat sunat beribu rakaat.
Yang kedua, kita memiliki 4 perkara ni tuan-tuan. Cubalah kita nak seiring sejalan. Alhamdulillah tuan-tuan, kita Allah syukur tuan-tuan ni, surau tuan-tuan ni aktif, Masya Allah. Ada majlis ilmu sentiasa. Marilah tuan, ada sentiasa ada majlis ilmu. Alhamdulillah, betul tuan-tuan berada di dalasan yang betul tuan-tuan. Kita nak menuntut ilmu, baru kita buat ibadat kepada Allah. Ibadat kita cantik dengan sebab kita belajar. Maka dengan kita belajar tu juga, dengan ilmu kita ada, kita mati. Allah mulia kita dengan sebab ada ilmu. Yang kedua, kita beribadat kepada Allah. Bila kita ada ilmu, kita transfer ilmu kita untuk jadi ibadat Allah. Yang ketiga, kita cuba review tuan-tuan. Ikhlas, keikhlasan Allah. Kalau kita tak ada ikhlas, tak ada maknanya kita Allah, tak ada lah 20 tahun, tak ada diberi pahala oleh Allah SWT. Cuba kita tengok balik sejauh mana keikhlasan. Saya bersama juga nak tengok balik keikhlasan. Tak ada ikhlas, tak ada maknanya kita. Makin hari makin tua, ibadat kita ditolak dengan sebab tidak ikhlas. Dan yang seterusnya, kita takwa kepada Allah. Jadikan penting, carikan untuk jadikan takwa. Antaranya puasa, puasa sunnah, antaranya ibadah-ibadah sunnah. Semua tu belum jadikan kita takwa. Bila kita takwa kepada Allah, itu jadi penting kita daripada kita melakukan maksiat kepada Allah. Dan itu saya berakhir setengah dulu. Kita akhiri dengan sama-sama kita baca doa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilman wa fadlan warzuqna quluban nafi'ah. Allahumma rzuqna lisanan zakiran wa qalban khashi'an. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Wassallallahu alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu